Okay, alright. So last 2 weeks, I think our previous lecture is introduction to space syntax. What is space syntax? Space syntax is how we want to read the movement in space. Okay, space termasuk street, square, boulevard, avenue, alleys, backlane. Okay, anything space yang people can move ataupun people can use. Okay. At the same time, space syntax digunakan untuk measure movement and then perceptions and human occupation ataupun human behaviour. How people use the space. Kalau dekat, contohnya macam gambar yang dekat belakang ni, this one is dekat Paris, Musée du Louvre ni. So awak tengok macam mana orang duduk dekat tepi keliling pyramids tu, orang jalan, orang take photo, orang selfie, orang makan. Okay, diversity or activity can be happen in the public space. Okay, so kita akan guna space syntax untuk measure. Okay, so this is the two tools ataupun functions of space syntax to understand the cities and then to understand the activities, how people utilize the space and how success the space to the people. Okay, so I really hope that you are really understand what is space syntax. Space syntax ni macam GIS juga Amin cakap kan. So it kind of like tools yang kita gunakan untuk measure pedestrian, criminal crime, traffic, wayfinding. Especially sekarang kita tengok tengah COVID-19. So everyone around the world semua tengah lockdown. Okay, so everyone stay at home. So awak tengok space-space yang tinggal dekat dalam bandar, jalan lengang, public space pun kosong. How about social distancing dekat public space? So I think this is very interesting topic. Kalau awak banyak membaca during the pandemic ni sekarang ni, dah banyak research keluar pasal social distancing. A very interesting topic for you untuk come up dengan proposal thesis. Something like related what will be happen after COVID, after lockdown. Adakah behavior orang dekat public space still lagi sama ataupun orang ada rasa insecurity because of kita apply social distancing which is 1 meter. Okay, so you can measure before and after the pandemic. I think this is very interesting topic. So kalau someone yang really into urban design, maybe boleh look on that research. Okay, so this is as a map of London. And then this one is after the run analysis dekat dalam depth map. Okay, yang ni mesti tunjuk pasal Trafalgar Square. Okay. So space syntax is explain and predict human behavior. Okay, faham tak? Ke mesti cakap laju sangat? Faham ke tak faham? Jawablah. You all busy. Boleh lah. Okay. Faham. Okay, Miss, boleh. Okay. Tapi laju. Cakap lah. Yelah. Sebab Miss macam Miss cakap seorang je. So Miss cakap je lah laju. Macam buat vlog. Okay. So are you ready dengan lecture 4 tak? Dah standby lecture 4? Dah. Ada dekat awak tak? Okay, so please make sure ada lecture 4 dekat awak. So apa yang Miss cakap, please take note dekat lecture slide tu, okay? Awak assume yourself dekat dalam kelas juga, okay? Dah, tutup mic. Alright, nampak Okay. So hari ni is lecture 4 which is analyzing spatial configuration. So what is actually spatial configuration? Apa maksud spatial configuration? Apa spatial configuration? What is configuration? Dah, semua tak tahu. What is configuration? Configuration is same meaning as, ada orang masuk lagi ke? Wait. Redor ni lambat. Okay. Sorry, lecture 4. Okay, so spatial configuration is spatial layout, arrangement of layout. Awak tahu, as you know, layout ada grid iron, ada semi grid iron, ataupun ada mild grid iron, ada curvilinear, ada cul-de-sac, betul? Ada organic, ada semi organic. That's the type of layout.
So spatial configuration dalam urban design kita panggil spatial configuration. Kita tak panggil spatial arrangement ataupun susun atur ataupun layout. So kita guna terms spatial configuration. So I really hope that you take note what is the definitions of spatial configuration. Nanti jangan blur. What is spatial configuration? We sebut spatial configuration, besok bila baca artikel nak buat final project, nak buat assignment, tak tahu apa benda spatial configuration. Configuration is arrangement ataupun layout ataupun pattern, how you want to arrange the space. Macam mana nak arrange the land use, nak buat iron ke, nak buat curvilinear ke. Okay, so this is the first slide is about recap. Kita throwback sikit what is space intact. Is a set of technique for analyzing spatial configurations, how space are putting together. Space intact can be a good predictor of movement. Maksudnya kita boleh assume what will be happen kalau space ni kita design macam ni. Kalau backlane-nya kita buat lebar ataupun backlane-nya kita buat sempit ataupun jalannya kita buat lebar 50 kaki, what will be happen. Okay, movement tu termasuk dua. Sama ada pedestrian ataupun vehicle. Okay, so you have to remember movement ada dua. Satu vehicle, naik kereta, kenderaan atau pedestrian. Pedestrian adalah pejalan kaki. Okay, so dekat space akan berlaku movement. Movement tu sama ada vehicle ataupun pedestrian. Okay, take note, dua, pedestrian dengan vehicle. Okay. And then fourth, to understanding the complexity of spatial arrangement in urban morphology and its effect to urban life. Okay, macam tu Miss cakap lah, awak ada layout macam ni, bandar contohnya bandar Keluang ataupun bandar Melaka. Kita tengok pusat bandar Melaka yang dekat bandar Hilir tu. Ada river, betul, ada sungai Melaka, lepas tu ada old shop houses, lepas tu depan dia tu ada museum, ada bangunan pentadbiran, ada kota Formosa. Okay, so layout itu adalah kita panggil urban morphology ataupun urban form, bentuk bandar. Bentuk bandar di Melaka terbentuk sepanjang sungai Melaka and then dia lebih Great Iron. Apa efek dia pada urban life? Awak tengok lifestyle ataupun kehidupan ataupun behavior orang di situ dari segi orang lokal ataupun orang turis. Okay, that's we call as urban life. Okay, kehidupan di bandar. Okay, so yang belah kiri tu is the generic urban design process standard untuk kalau awak belajar part 4 dulu, this is the standard process of urban design. Okay, ada isu, lepas tu you come up dengan design ideas ataupun Miss tak nampak slide. Siapa yang tak nampak? Kita orang semua tak nampak. Slide. Saya tak nampak. Hitam. Miss dah share dah? Gelap Miss, gelap. Gelap. Lain kot. Ya, lain nampak kot. Miss okey je. Line saya Tapi TikTok. tak semua. Okey baru ada. Okay. Baru ada Miss. Okay, ni nampak? Cuk, not this one. Padam dah. Where is the slide? Slide. Urban space design. Lecture 4. Banyak Miss pun baby seorang-seorang. Okay, nampak? Slide dah nampak dah? Hello Miss. Belum Miss, nampak desktop Miss. Okay. Nampak dah. Slide ni dah nampak? Tak nampak. Tak nampak Miss je. Nampak jelek. Siapa tu? Sendawa gitu. Misalnya line problem. I think line problem. Miss pun tak gerak. I think line problem lah. Sekejap Sekejap. Okay, nampak? Nampak slide tak? Gelap. Gelap. Tak nampak Miss. Oh my god. Macam mana nak buat ni? Nampak desktop Miss.
Line Miss kot. Wi-Fi tau. Berani. Wi-Fi lagi. Satu habis tu. Okay, nampak? Okay, Aku nampak. nampak. I think lain lah. Okay, so kalau tak nampak bagi tahu Miss, okay? Jangan biarkan Miss bercakap Okay. orang, okay? Baik. Okay, alright. Okay, so this one is recap balik what is space impact, and then the left diagram tu is urban design process, standard urban design process. So you identify the issues in the urban area, and then you come up with the design ideas, design solutions, and then baru implementation. Okay, but urban kalau analytical ataupun lebih critical-nya, dia akan come up with the very long process. Okay, so you identify the issues, lepas tu you ada design ideas, and then ada design option. Macam awak lah come up dengan konsep, ada 3 konsep betul, and then you have to choose the best one. Okay, so it depends on the client. Ada client choose which one yang the best idea yang boleh solve the issue. Okay, lepas tu kalau tengok yang the other side atas tu composite analytical model, and bawah tu ada spatial evaluation. Bila awak dah finalize which option yang awak nak ataupun which idea yang awak nak, so you can test guna space impact. Is that this is the best idea? Somehow kita rasa macam, oh ni lah idea yang paling cantik, ni lah yang boleh selesaikan masalah dekat bandar kita, contoh. Macam public space tak cukup, so kita cakap, oh kita come up dengan urban public park dekat tengah-tengah KL, contoh. Okay, but awak tak test secara statistik ataupun secara scientific, cara yang betul, just for based on your assumption. So kita akan gunakan space impact ataupun GIS, contohlah kan, you include GIS. So space impact ni akan inform atau Betul. Miss, are you there? Okay. Miss tak dengar suara. Allah. Aduh. Alah, Miss pun hilang. Miss senyap je. Aku dengar tirah je. Line dia. Line Okay, dia. kelas dah habis. Okay, kelas dah habis. Ya, buruk nombor kau. Miss Okay, left. saya teruskan. Miss left group. Tira jangan bising. oh Miss line ni tak elok lah, ya Allah. Alah, Miss lah. Miss tak elok. Alah, penat Miss cakap seorang-seorang. Lepas tu tengok awak senyap je macam tengok balik dah mati. Okay, nampak tak slide? Nampak tak slide? Nampak ke tak? Sekejap, Miss tengah loading. Dah nampak dah. Dah, okay. Nampak. Nampak dah. Nampak? Okay. Miss sampai Okay. mana ni? Miss like Sampai- 3 Miss. Sampai slide 4, lepas tu 5. Spatial configuration. Miss, tadi slide 3. Yelah, 3 dah habis dah membebel seseorang tadi. Okay, Miss ulang balik. Okay, yang right diagram tu, diagram belah kanan tu, okay, awak ada identify issues, lepas tu awak come up dengan design option, selalu awak buat konsep ada 3 kan, 3 option kan, 3 alternatif kan, okay. But bila dalam urban design process yang lebih analitik ataupun lebih critical, awak akan include spatial evaluations, okay.
But spatial evaluation ni awak akan guna tools lah macam GIS ataupun space syntax. Space syntax tu dia macam eksperimen, like awak boleh test dulu space tu kalau design begini berjaya ke tidak, ada boleh attract orang ke tidak. Okay, so you have to test. Bila tak berjaya baru you patah balik, you come up with the new design option macam tu. Okay, sampai space syntax bagi result yang convincing, yang okay, this is the best design to attract people in public space, contoh macam tu. Okay, so dia lebih complicated and process dia like macam back and forth. Dapat design option and then kita try, kita test dekat space syntax. Okay. And then this is space syntax. This is about human activity, how people moving in the space, and then how they interact with others. Okay, yang ni yang Miss tanya tadi. Okay, this is spatial configuration ataupun spatial arrangement. Macam mana space tu kita rancang. Okay, different space designated for different purpose such as places for work, dining, cooking and study. Okay, soalan Miss. Since you all semua dekat rumah, betul? Everyone in the house. Betul, awak tak keluar ataupun yang dekat college. Which is space that you use frequently? Kat mana space yang awak guna paling banyak? Bilik tidur. Dapur. Bilik. Dapur. Bilik. Dapur buat apa? Dalam bilik. Makan. Dapur. Yes, awak akan spend a lot of time dekat dapur. Betul, celik je mata masuk dapur, makan. Lepas tu kan kejap lagi, pukul 11 makan lagi. Betul. Sebab mulut awak sebab mulut awak bosan sebenarnya, bukan awak lapar, mulut bosan. Okay, tak ada orang nak bercakap, so makan je lah. Okay, but tapi at this moment mostly misalnya semua orang spend masa banyak dekat dalam bilik tidur. Okay, awak start lah makeover your bilik lah, kemas bilik lah, everything lah, semua awak buat dalam bilik. Okay, so dalam rumah internal space awak akan tengok how people use space in different purpose. Okay, dapur is untuk memasak, ruang tamu living hall untuk tengok TV, bilik untuk study, toilet untuk mandi. Okay, itu kalau awak ada rumah yang proper, ada dapur, bilik 3, okay, selesa. How about orang yang duduk dalam space yang kecil dalam 600 square feet tapi duduk 5 orang? Boleh tak bayang macam mana space tu? Okay. And then yang third tu is can be linked to other layers of data in the city, include layers of movement. Okay, movement yang ni Miss cakap, ada pedestrian, ada vehicular ataupun cyclist. Tapi dekat Malaysia tak ramai cyclist kan? Cyclist hanya untuk sport je, yang join sport. Okay, so our focus is kalau movement, pedestrian dengan vehicle. Okay. This one is spatial configuration. I think this one awak kalau Miss explain pun nanti awak tak faham. I think it's much better kalau awak start buat Axim map nanti. Okay, so this is a way of seeing city. Kita buat projection ataupun forecast, and then relationship between economic practices and cultural. Okay, this is spatial configuration. Awak kena faham kalau pergi mana-mana jalan, pergi KL ke, kat mana kampung awak, Kuala Terengganu ke, Kuantan ke, so tengok space dia macam mana ataupun dia punya spatial configuration, layout dia macam mana, how people move, orang yang jalan kaki macam mana, orang yang naik kereta macam mana. Okay. Okay. So this one is contoh yang map tengah ni is Axim map tau ataupun visual map. Dia dah run dekat dalam dev map. Okay, so listen, tengok yang bawah ni. So dia nak analyse pedestrian movement je, maksudnya pejalan kaki. Okay, so nampak tak legend yang dekat bawah ni? Nampak. Okay, pedestrian movement maksudnya people per hour. Dalam masa sejam, berapa ramai orang lalu dekat jalan tu? You have to do the observation. Kena observe, kena. Miss hilang lagi ke? Miss hilang. Miss hilang pula. Miss mana? Penat lah Miss macam ni. Nanti hilang je. Miss rasa Google Chrome Miss ni ada problem. Miss dah uninstall, lepas tu dah install balik. Dia macam kejap hitam, lepas tu tak gila Chrome ni. Dekat laptop lagi satu okey je. Jangan korang hidung. Okay, sorry. So kita continue. Nampak tak? Nampak.
Okay. Pak. Alright, okay. So, continue, okay. Awak kena bayangkan space daripada sini, jalan ni sampai ke jalan sini within 1 hour berapa ramai orang lalu dekat situ. Okay, contoh macam awak pergi kat Chowkit atau Petaling Street. So awak tunggu dekat situ, okay. So within 1 hour. Ni slide hilang. Aduh, stres lah. Penat cakap dengan seseorang. Nampak? Nampak tak? Baru nampak. Okay. Penat nak kena ulang banyak kali ni. Ni sampai pukul 4 petang tak habis satu lecture ni. Okay. Loading. Dah nampak dah? Wah. Okay. Ya. Okay, so you have to observe how people move dekat jalan ni within 1 hour. So awak tengok colour dia, okay. So colour ni, legend ni awak akan guna masa buat space intact nanti, okay. So colour merah maksudnya orang paling ramai. Okay, mana banyak, orang kan ramai. Okay, and then bila dia turun colour orange, kuning, hijau, biru sampai ke purple maksudnya orang makin sikit. Okay, yes. So kalau awak tengok the whole map ni, colour merah is jalan yang tengah ni. Okay, so this is colour merah. Colour merah ni maksudnya, apa maksud dia? Busy. Apa maksud dia? Ramai. Yes. Ramai orang. Crowded. Maksudnya orang ramai lalu dekat situ. Apa yang menyebabkan orang ramai lalu jalan ni compare to jalan lain yang colour kuning, colour hijau, colour biru ni? Apa yang awak rasa ada dekat jalan ni? Banyak tarikan. Ada commercial, Cultural ada value. aktiviti. Commercial. Lagi? Aktiviti. Lagi. What types of activities? Ni kena spesifik. Social activities ke economic activities ke culture activities? Both. Economic. Social economic. Economic activity. Contoh ada commercial, ada kedai souvenir, ada services, ada restaurant, ada cafe, okay. So kalau social activity contohnya ada park, ada fountain, okay. Yes, so orang boleh link hang out, boleh chatting, boleh duduk dekat tepi fountain, tepi park, okay. So this is how you analyse the spatial configuration layout tu, okay. So daripada spacing tag awak boleh analyse jalan mana yang paling ramai orang lalu, jalan mana yang paling integrated, jalan mana yang paling crowded, okay. Alright. This one, okay. Nantilah miss, this one awak kena buat exit analysis dulu baru awak faham. Okay, miss tunjuk kat sini. Okay, so this is how you draw the exit analysis, okay. So awak kena buat dekat dalam CAD dulu. Lepas tu nanti miss tunjukkan kena buat line ni, exit line. This one kita panggil exit line okay. Simbol dan sama. Start colour merah is high integration. Ya, masuk hijau sampai ke purple is low integration. So kalau awak tengok exit analysis ni, jalan ni colour merah, betul. Maksudnya dia apa maksudnya? Ramai orang. Crowded. Dia high integrated. Maksudnya integration value dia tinggi. Okay? Yes. Tengok macam ni. Okay? So this is kalau layout dia grid. Okay? Kalau bandar tu grid iron. This one is kalau cul-de-sac ke linear ke organic ke. So awak boleh tengok colour merah, orange, kuning ni tertumpu dekat macam center, betul? Kat tengah-tengah, betul? Yes, okay. So this one, bila awak tengok colour tu awak dah boleh assume, oh this one mesti dia punya pusat bandar, dia punya town center. Because dia ada colour merah. Colour merah ni, jalan ni mesti paling crowded, paling integrated. Okay? Bila pergi dekat kawasan ni, colour biru, colour hijau ni dia dah jadi low integration. Dia mungkin adalah kawasan perumahan. Ni kawasan perumahan, kat tengah ni adalah kawasan commercial. Okay, kejap lah Azan. Pedestrian. Salah. Kejap Azan.
Siapa dah tu? Dah, okey? Dah, baca doa lepas azan cepat. Dah, okey? Alright, okey. Dah. Dengar tak? Dengar. Okay. Alright, okay. So, fokus balik. Okay, we will continue. Okay? Okay. So, bila awak nampak line merah dengan line orange tu dekat tengah, so you can assume that's the pusat bandar. Okay? Ni pusat bandar selalunya adalah accessibility paling tinggi, integration paling tinggi, people lagi paling tinggi. Maksudnya ramai orang pergi ke pusat bandar. Okay? Bandar. Yes. So awak kena tengok dia punya yang statement ni sebab kat bawah tu represented by a color scheme. Okay. Dark red are most connected and dark blue is least connected. Okay. That's why awak tengok line pun line tu paling banyak, paling bersimpang siur dekat tengah-tengah. Okay. Bila dah masuk dekat luar bandar tu dah banyak macam kawasan kosong. Okay. Tu kita assume sebagai kawasan rumah. Okay. Okay, so this is deform wheel. Okay, deform wheel ni awak kena bayangkan dia macam tayar motor. Apa komponen ada dekat tayar motor? Budak lelaki selalu tahu. Apa komponen ada dekat tayar motor, Naim? Lidi. Bunga tayar. Tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah apa? Nazmi apa Nazmi? Rim. Nazmi? Naim? Rim. Amir? Hello. Right. Tengah-tengah tayar dia apa? Rim motor. Ada Tengah-tengah Oh, ada macam piring tu, Miss. Tube. ada rod. Bunga tayar. Rod. ada rim. Apa? Rim. Google tayar motor. Okay. Mana gambar tayar motor? Ada hub. Okay lah, kita tengok ni. Ada hub ni. Okay. Yang tengah-tengah ni panggil apa? What do you call this one? Hub. Hub. Okay, this one? Ni? Tunjuk pun. Mana tak ada pun. Lah, habis Ada dah. ni. Miss mana ada tunjuk? Nampak ke tak? Tak nampak. Tak ada. Nampak slide je. Nampak slide je. Nampak slide je. Itu dekat Google dah. Tak apalah, okay. So dekat tengah ada apa? Hub. Betul. Okay, lepas tu yang tu yang ada macam bersih halus-halus tu apa? Rim. Oh,
Orange spoke. Panggil? Spoke. Oh, okay. Lepas tu the whole tayar tu panggil apa? Rim. Okay. So dia sama juga macam axial analysis ni. Okay. So awak tengok yang Miss tunjuk ni. Okay. So tengah-tengah hub, lepas tu dia ada spike. Spike dia akan keluar. And then dia ada rim. Okay. Tu kita panggil deform wheel. Okay. And then this is deform wheel of London. Okay. Mesti jangan. Yes. Okay. Ni apa? This one apa? Hari tu Miss dah cakap dah. Ni apa? River. River apa? Apa nama dia? Apa dah? River of life. Banyaklah river of life tu KL ni London. KL dengan London jauh. River? Review. Lupa dah senapa. Jangan cakap Sungai Kelang. Thames. Sungai Black. Thames, bukan Thames. Sungai Thames. 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 Okay, so ni nampak macam deform wheel ataupun macam nampak tayar. Okay, so yang merah ni adalah kawasan paling paling integrated. Okay, so you have to guna terms yang betul. Paling high integrated ataupun high connected. Okay, so yang merah, kuning, orange ni adalah hub. Okay, so dia adalah kawasan yang more integrated. Okay, paling integration tinggi. Okay, and then luar dia tu dah masuk colour hijau, dah makin colour yang cool. Cool colour adalah colour sejuk. Okay, sampai pergi masuk colour colour biru. So kita boleh assume yang colour orange, merah ni adalah hub. Lepas tu dia jadi spike. So awak nampak ada satu jalan yang akan jadi panjang keluar. And then dia akan membentuk like macam wheel. Okay, so this is London. Nanti Miss nak suruh buat KL pula. This is Tokyo. So kat mana dia punya hub? Center. Tu yang merah. Okay, so it's obviously memang dah nampak this is the hub. So awak tengok dengan colour orange dia, kuning, merah dia. And then awak kalau compare tadi dengan London buat variance. Tengah-tengah hub tu colour merah. And then hijau, lepas tu biru. Betul London tadi. But bila tengok Tokyo tu, almost the whole Tokyo tu dah kuning, lepas tu hijau. Biru cuma sikit. So so we can say that Tokyo lagi padat ataupun lagi crowded, lagi dense daripada London. Almost the whole Tokyo tu is integrated tinggi, integration value dia tinggi. Okay, I think yang buat Tokyo berbeza dengan London is because of dia punya transportation network, dia punya subway. Okay, underground train dia. Okay, dia ada the whole Tokyo sampai pergi ke Kyoto semua. Okay, so kalau awak pernah travel ke Jepun, so you have to take experience untuk naik dia punya subway. Okay, so Miss rasa Tokyo lagi dense daripada London. Okay, okay, so yang ini is negative attractor ataupun natural movement. Okay, what is negative attractor? Negative attractor ataupun kita panggil attractor ataupun co-present of attractor. Maksudnya adalah kehadiran what is attractor? Penarik ataupun daya tarikan pada tempat tu. Okay, co-present, kehadiran sesuatu untuk attract kawasan tu jadi crowded ataupun jadi integrated. Kalau negative attractor maksudnya tak ada apa. Contohnya dekat kawasan perumahan. Contoh kawasan perumahan memang tak ada apa-apa lah, ada rumah je. Compare dengan pusat bandar. Okay, this is axial analysis. This is example of City of York. City of York kat mana? New York. Pandailah. Awak dengar York je awak cakap dia New York. Where is the City of York? Macam mana nak jadi town planner macam Cik Fahmi ni? City of York. Cepat, where is City of York? York kat mana? England, Miss. Dia sempat Google. York dekat England. Okay. So dia sama juga. Dia punya town center dia adalah dekat tengah sebab awak nampak colour. Colour apa? Merah. Tapi tu pun tak payah red. Yes, okay. So the local grid becomes more intense as you move towards the city center. Maksudnya bila awak masuk pusat bandar, kawasan dia lagi integrated. Then decrease as you move on out. Maksudnya bila awak dah keluar ke kawasan luar bandar, dia dah lebih tenang, dah less integrated, less connected. Ni biru-biru ni adalah kawasan perumahan ataupun kampung. Okay.
This one is integration. Okay, so you have to understand what is integration. Kejap Okay, so integration is a measure of distance from any space of origin to all others in system. Maksudnya dia kena cross to each other. So nampak tak every line ni yang Miss draw ni dia touch to each other. Betul tak? Dia cross. Nampak tak? Okay, baru awak boleh nampak integration value dia. Okay, and integration ni dia bagi pada dua. Satu global, ni kena ingat bila buat analisis. Bila Miss tanya global integration RN ke R3, kalau salah siap. Global integration dia punya simbol ataupun short form dia adalah RN. Local integration adalah ingat sampai mati. Okay? Global L. Yes, ingat. Okay, global integration value dia adalah lower zero, yes, 0 to 1. Maksudnya bila awak run dalam depth map nanti, awak nak cari global integration punya value, awak akan dapat 0.888, 0.900, 0.7 ataupun paling tinggi dia akan pergi 1.2, 1.4, that's it, itu je. Okay, global integration dia punya value 0 to 1. You have to remember. Okay, kalau awak tengok dekat legend ni, awak tengok dia punya global integration value dia 0.257 hingga 0.6, 0.6 hingga 0.9, 0.6 hingga 0.7. Okay, so they should be below 1. Okay, local integration represent local integration value in radius 3 or 800 meter. That's why kita panggil dia R3 sebab dia 3 km daripada pusat bandar ataupun study area awak. Kita akan buat radius 3 km. Okay, that's why kita panggil dia R3. Dia boleh pergi R5, R8, R9. Okay, so local integration dia punya value lebih daripada 1. Okay, so awak tengok dekat legend tu, dia akan keluar 3 point something something, 2 point something something, 2 point something something. This is the local integration. Okay, so global integration value dia mesti below 1. Local integration value dia akan start with 2 selalunya. Okay, 2 and above. 2 hingga 3. Okay, faham tak? Tu diam je. Tidur dah tu. Naim? Naim tidur ke? Miss tadi tu, Dah, Miss. itu Apa dia? yang 2, 3 itu local integration ke? Local integration 2 and above, 2 ke atas. Global integration 1 and below, 1 and below, maksudnya 1 ke bawah, 0 hingga 1 value dia. 0.88, 0.9, 0.6. Okay, kalau 0.88 maksudnya global integration value dia tinggi. Kalau local integration dia punya value awak dapat 3.6, maksudnya global integration dia tinggi. Yes. Okay. Okay. So Miss akan tunjukkan what is global integration and local integration. Nampak tak ni? Nampak tak paper? Tak nampak. Gelap. Nampak apa? Gelap. Gelap Hitam. Okay. Sabar bawa bertentang. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak. Good, okay. So this paper yang Miss nak submit dekat MIT, okay, this year. Okay, so Miss buat gender space, who own the space. Maksudnya dekat jalan tu, Petaling Street dengan Kasturi Walk tu, siapa yang monopoli ataupun dominant space tu, adakah lelaki ataupun perempuan. Okay, so this is the paper about who own the space, siapa yang dominant dekat space tu. Okay, so first Miss akan buat spatial configuration. Okay, so dia punya case study adalah dekat Petaling Street dengan Kasturi Walk. Both dekat KL, dekat je jalan ni. Okay, this is as a map. Yang ni Miss kena buat dekat dalam AutoCAD. So nanti Miss akan tunjukkan buat as a map. This one is your first assignment, awak kena buat lepas ni This is value. Nampak tak? Global integration dengan local integration dengan connectivity. Nampak tak? Nampak. Okay. So awak nampak tak global integration RN dia punya value dia macam mana? Below 1. Yes. Below 1. Yes, 0 to 1.
And then local integration dia akan Lebih pada satu. Yes, okay. So kalau awak tengok kat sini global integration, contoh Pertalian Strait 0.8, local integration dia 2.8. Connectivity level dia punya value macam ni dia. Dia satu digit je, 9, 10, 11, dia tak ada point. Okay, dia connectivity adalah dia nak tengok contoh ada satu jalan, Pertalian Strait tu berapa banyak jalan yang kita boleh lalu untuk pergi Pertalian Strait. Macam tu. Berapa banyak jalan akses yang kita boleh pergi Pertalian Strait. Okay. So kalau tengok global integration yang paling tinggi adalah Jalan Tun Perak. Okay. Kalau local integration paling tinggi adalah pun Jalan Tun Perak. Okay. Jalan Tun Perak juga. Yes. Tapi dia tak semestinya, dia depends pada bandar tu. Ada setengah bandar yang contoh Jalan Tun Perak global integration dia tinggi tapi local integration dia rendah. Okay. Maksud global integration ni dalam the whole system. Ingat tak Miss kata 3 km awak kena buat radius. Ni 3 km. This is 3 km. Okay, side dekat tengah awak ambil 3 km. Maksudnya the whole system Jalan Tun Perak ni global integration dia paling tinggi. Tapi dekat dalam local integration ataupun dalam scale neighborhood dalam kawasan 400 meter, Jalan Tun Perak ni rendah sebenarnya. Contoh, Miss bagi contoh. Rupanya jalan lain yang lagi tinggi. Tantan Celok. Contoh. Okay. So tak semestinya global tinggi, local pun dia tinggi. You have to analyze. Okay. This is global integration. Maksudnya the whole system 3 km tu antara jalan yang keluar colour merah adalah yang Jalan Sentul, Raja Muda Abdul Aziz, Tun H. Ashley dengan Jalan Hang Tuah. Okay, this is how you have to do nanti. This is local integration. So colour dia berbeza, nampak? Global lain, local lain. Okay, so local nampak merah dia banyak sikit. Merah, putih, orange. So nampak dia dekat tengah-tengah, center. Okay. So Miss fokus dekat Pertalian Strait dengan Kasturi Walk. Nampak beza. Lepas tu Miss end up nanti nak buat apa? That's why you have to analysis. Kenapa jalan tu integration value dia tinggi. Contoh awak cakap, okay Jalan Tun Perak global integration value dia tinggi because of sebab jalan tu paling accessible. Kereta boleh access banyak jalan yang pergi Jalan Tun Perak, contoh macam tu. Okay, dia safer and accessible, tapi you have to remember movement ada dua, satu vehicle, satu pedestrian. Jalan Tun Perak mungkin accessible untuk kereta but not accessible for the pedestrian. Maksudnya pejalan kaki tak boleh jalan kat situ because of jalan tu lebar ataupun itu adalah highway. Okay, kalau highway of course lah untuk kereta. Okay, bukan untuk pedestrian. Okay. You have to, that's why nanti awak akan buat observation sebenarnya, tapi since keadaan sekarang ni awak tak akan buat observation. Okay, Jalan Pertalian Strait dengan Kasturi Walk dengan Jalan Benteng ni adalah jalan pedestrian ataupun tak ada kereta boleh access dekat situ. Dia memang close daripada kereta. So memang 100% pedestrian. Okay, yang jalan the rest ni is semuanya vehicle. Maksudnya highway besar. Okay, kalau awak jalan kaki pun is weird lah awak jalan kaki dekat jalan-jalan tu. Okay, so you have to tengok dia punya transit stop, traffic volume, pedestrian infrastructure. Okay, so ada benda-benda built environment yang you have to study. Kenapa jalan ni global integration tinggi, kenapa jalan tu local integration dia tinggi. Okay, dia kena macam ni. The highest locally integrated street is Jalan Tun Perak and Jalan Hang Lekir. Jalan Tun Perak, Hang Lekir, Jalan Tun Perak which is accessible by vehicle tapi dia tak accessible untuk pedestrian. Okay, this is connectivity pula. Okay. Lepas tu yang Miss asingkan lelaki perempuan tu untuk apa? Safety? Lelaki dengan perempuan tu Miss tengok, okay, proportion lelaki ni, this one. Nampak tak? Nampak? Okay. Gender. So, yes, Pertalian Strait, okay. So, colour biru represent lelaki. Ni pejalan kaki je tau, bukan pemandu kereta. Okay. And then colour pink ni is perempuan. Okay. So Pertalian Strait weekdays hari biasa pukul 5 sampai 15 minit. Dia kena buat 15 minit je. You cannot do more than that. Paling lama pun misalnya 30 minutes boleh. Okay. So within 15 minutes so you have to mapping how many people's men and female dekat Pertalian Strait tu and then what types of activity.
Bila awak tengok taburan ni, awak boleh nampak tak? Banyak. This area paling banyak orang, betul? Awak tengok, Betul. awak nampak dots dia banyak dekat belah sini. Compare dengan dekat sini ataupun dekat sini tengah-tengah. Why it happen? Kenapa orang terkumpul dekat sini? So you have to analyse lah. Oh, dekat sini ada mamak, dekat sini ada apa? Ada orang jual tilai contoh. Dekat sini ada ada culture performance. Okay, that's why orang tertarik untuk pergi sini compare to pergi sini. Macam tu, okay? And then this one, customary walk. Pukul 8 sampai 8 suku. Orang tak ramai betul compare dengan pukul 1 sampai 1 suku. Sebab pagi kedai tak buka lagi. Okay? So orang just guna customary walk untuk passing by, untuk lalu sahaja. Dia tak ada singgah, dia tak ada nak beli apa-apa. Okay? So selalunya orang akan turun dekat LRT Pasar Seni, lalu dekat customary walk and then pergi office. Okay? Office. Tengah hari pukul 1 sampai 1 suku ni ramai orang. Yes, ramai sikit orang. Kenapa orang lagi banyak tertumpu dekat belah sini, belah atas ni compare dengan belah bawah? Oh, tu bukan main letak je ke Miss? Mana boleh, kena buat mapping. Kena buat observation. Suka hati dia main letak aje. Okay? Tapi how you carry the... Nak buat ni. Apa dia? Apa dia? Macam mana nak buat? KP je. Yang punya assignment tu nanti tak payah buat observation, nanti Miss explain. Okay. My soalan is kenapa ramai orang tu tumpu dekat bahagian atas compare dengan dekat bahagian bawah ni? Agak-agak kenapa? Tak selalu depan building. Depan building ada apa? Depan building ada aktiviti. Tahu? Ada strain. Contoh ada orang jual customary walk tu kan, ada stall kecil-kecil orang jual makanan kan. Jual air, jual bubble tea. So orang lagi tertumpu dekat bahagian atas ni compare dengan dekat bahagian bawah. Okay, so and then kita tengok masa dia. Pukul 5 sampai 5 suku ni is waktu orang balik kerja. Okay, orang dah tak makan. So orang jembat, orang lalu je nak pergi LRT station. Ni Petaling Street weekend orang ramai. Betul, nampak tak? Orang lagi crowded. Tapi awak still lagi boleh nampak bahagian yang paling crowded masih lagi dekat bahagian atas ni. Compare dengan tengah and bawah. Customary walk weekend. Kalau yang ramai perempuan ni nanti Miss compare habis tahu sebab apa? So bila Miss tengok ramai perempuan daripada lelaki contohnya kan. Okay. So dia punya analysis is perempuan sekarang lebih independent because of perempuan sekarang bekerja dekat luar. So bila dia bekerja dekat luar, dia involve dekat public life, dekat aktiviti luar. Dia berani and tak takut untuk berada dekat public space because of dia independent and then dia berkerjaya. Okay, itu one of the justification lah. Okay, and then macam mana nak mark lelaki perempuan ni? Itu adalah teknik dia, rahsia. Kalau nak kena bayar. Tak ada. You just buat mapping lah. Awak kena buat observation sebenarnya. Duduk dekat site tu kena mapping cepat-cepat laki perempuan awak buat simbol je sebenarnya. Ataupun the second part is Miss buat gambar, fotografi. Okay, so you have to document you have to document your punya. So Miss berdiri dekat tengah-tengah. Okay, so ambil shot ambil gambar, snap. And then colourkan lah, kuning untuk perempuan, biru untuk lelaki. So daripada sini pun awak dah boleh assume, lelaki lagi banyak dekat sini, perempuan macam sikit. Sebab apa? And then awak tengok umur. Mungkin ramai orang tua compare pada orang muda kan. Mungkin ramai turis daripada lokal. It could be. Okay? Awak boleh analyse macam tu. Peniaga ramai lelaki, ramai foreigner, orang asing. So perempuan rasa insecure, rasa takut. Awak pun kalau nampak foreigner, nampak Bangla pun rasa takut, betul? Okay? Even kadang-kadang awak nampak Chinese pun awak rasa macam Chinese ke India pun awak rasa insecure, betul? Okay? So this is how this is how you carry the research. Okay? Awak kena guna banyak method. Mapping, lepas tu documenting, documentary, fotografi, and then you have to colour macam ni. Contoh lah, Miss bagi contoh je. Okay? So daripada gambar ni pun awak tengok, kalau perempuan dia tak akan jalan seorang, dia akan jalan berdua. Ataupun dia jalan dengan lelaki, dia mesti jalan dengan partner. Nampak siap pimpin tangan. Siapa yang selalu buat ni?
Ni Amir Mirza. Yes, Dah kahwin. bercinta dah kahwin tu tak apa. Nak peluk ke nak apa ke tak apa. Yang tak kahwin ni kalau Amir Miss Mirza, nampak Miss. Kalau macam dekat kasturi ward dia peluk-peluk macam ni, Miss peluk dia nanti. Okay. Miss dalam assignment nanti nak kena ada gambar juga ke? Tak payah sebab awak tak pergi site pun. Siapa yang cakap? Sebab Miss rasa MCO ni will be extend until end of April sampai kita puasa. Sila-sila sampai raya agaknya. So dia punya method implement je. Nantilah sabarlah. Miss explain. Sabar. Okay. Sebelum sampai your final project tu yang Miss dah post dekat Google Classroom tu, awak kena buat exit map dulu, exit analysis dekat dalam CAD. Okay, dia ada stage dia baru awak boleh sampai buat final project. Okay, so this is how you carry research lah macam Miss tunjuk. Miss nak tengok ramai lelaki ataupun ramai perempuan. Okay, so nampak perempuan dia akan jalan berdua ataupun kalau dia jalan seorang selalunya orang tua. Sebab orang tua dia rasa macam apa dia? Ada je certain hari event ke kan? Macam mana? Maksudnya ada certain hari tu yang ada event ke? Yes. So ni Miss buat weekdays dengan weekend. Sebetulnya awak memang kena buat Isnin sampai Jumaat. Ataupun mungkin awak dah boleh tengok Isnin sampai Rabu, awak dah nampak pattern orang macam mana. Hari biasa tak ada apa-apa event kan. Kalau weekend mungkin ada event ataupun ada pasar karat, flea market, ada cultural performance ke. Okay, so orang ramai. Tapi yang ramai tu adakah lokal ataupun turis? So selalu yang pergi event-event macam tu yang lagi attract adalah turis, betul? Okay? Lagilah dekat area KL macam ni, mana ada orang lokal nak pergi. It's quite difficult lah. Susah dengan cuaca lagi. Okay? So this is macam ni lah. Okay, kalau nak study space, nak study public life, Miss prefer kalau you nak buat research untuk thesis, kalau nak buat pasal urban life, public life ataupun urban design ke, the best method sebenarnya adalah fotografi. Daripada gambar sebenarnya awak boleh analisis. Okay? So awak buat, so daripada fotografi ni, tadi kan awak dah buat integration value kan, global dengan local kan. So dia ada relationship. Okay, awak tengok Petaling Strait ni nampak lelaki ramai. So awak tengok integration value dia. Oh, local integration value dia rendah. So maksudnya dia accessible dan selamat untuk pedestrian, tapi hanya untuk pedestrian lelaki je. Lelaki yang lebih rasa selamat berada dekat Petaling Strait compare to perempuan. Perempuan kalau pergi dia akan jalan berdua. Okay? Dia akan jalan dengan partner, dia takkan jalan seorang. Okay? Mungkin sebab space ruang ni sempit, so orang lebih crowded, mungkin banyak crime, banyak pickpocket. Compare dengan Kasturi Walk, nampak jalan dia lebih lebar kan, lebih selesa. Betul? Awak tak adalah berlanggar-langgar nak jalan. Tengok Kasturi Walk punya local integration dengan global integration. Integration value dia tinggi ke rendah? So relate dengan apa yang berlaku dekat jalan tu. Faham? Faham ke tak? Faham. Okay. So far ada soalan tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi sebab buat. Okay. Alright. Okay. So itu integration value. Okay, so that is integration value, global and local integration. Apa yang dimaksudkan dengan high integration value, low integration value, high connectivity and low connectivity. Okay, siapa tak cakap mic bunyi kipas? Ya Allah, ikut korang lah. Okay, so your first assignment is Miss nak tengok next week. Okay, so since Miss rasa majority dah balik rumah, ataupun siapa yang tak balik rumah tu, your area, taman atau kampung ada pasar tak? Pasar malam. Ataupun yes, pasar malam pun boleh. Tapi pasar malam sekarang tengah tutup kan. Miss rasa pasar lah, pasar yang proper macam pasar PJ ke, pasar TDDI ke, pasar Selayang. Dah tutup Tutup lah Miss, tak boleh buka. Okay. Kalau Tesco? Lagi tutup. Dia ada Eng Hong. Jauh. Dia sebenarnya ataupun kalau tempat awak tak ada, you can choose any area. Contohnya walaupun awak duduk Kuantan, sebab awak tak perlu pergi site tau, awak tak payah buat observation. Okay, so contohnya awak rasa macam Puncak Alam ada Tesco, and then Shah Alam section 6 ada pasar section 6. Pergi cari layout Shah Alam ataupun layout Puncak Alam. Okay, boleh tak?
Boleh. Tak, kalau dekat rumah awak duduk taman, contohnya duduk TTDI, memang ada pasar TTDI, so you have to find layout TTDI. Kalau Ni tak ada, apa dia? kalau dekat college. Kalau kat college you can use any site, tak kisah. Janji Miss nak dia sama ada pasar yang ada bangunan tau, macam pasar Siti Khadijah. Pasar, Tesco, Giant Grocer, yang freestanding building. Miss nak yang freestanding building. So I think you can choose any site, tak kisah. Kalau ramai awak ke? kalau awak duduk Kuala Terengganu dapat site dekat Negeri Sembilan Seremban ke, tak apa, up to you. Ipoh ke, tak apa. Janji site tu mesti ada, layout tu mesti ada pasar, freestanding building, ada supermarket. Okay, boleh tak? Faham tak? Layout tu dapat mana? Layout lah nak dapat mana? Kena lah Chan. Awak kan dah banyak buat study daripada Part 4. Part 4 site kat mana? Part 4 site kat mana? Tak tahu. Johor. Site dekat Johor. Pusat bandar, betul? Ya kot. Ada pasar tak? Ada Tesco tak? Oh, tak tahu lah Miss. You have to check. Okay? But whatever it is, you have to solve the problem. Miss nak ada layout je. Miss tak nak, Miss tahu tak ada. Pergi, awak dah buat study part 4, part 5, part 6 lagi. Site mesti banyak, layout mesti banyak dah ada. Lepas ada layout, Ataupun pergilah tanya abang-abang senior awak ke yang tengah praktikal dekat majlis ke, diorang mesti ada layout satu bandar. Satu negeri ada layout. Okay? Ataupun awak lepas tengok ada layout ni, apa dia? lepas ada layout, Okay, lepas ada layout, apa yang kena buat, proses seterusnya. Okay, so please focus. Nak tunjukkan ni, AutoCAD. Sekejap Nampak tak AutoCAD? loading, Belum. representing. Nampak dah? Ke presenting? Dah nampak? Belum. Tak Nampaknya nampak. dia keluar apa? You are to everyone. Dia keluar apa? You are presenting to everyone. Memanglah. Ya. Okay. Sistem kena. Okay. Okay, nampak? Nampak. Okay, nampak. Okay, good. Okay, so bila dah ada layout, apa yang awak kena buat, this is layout, ni bandar keluar. Ni Afifi, kenal Afifi tak Part 8? Tak. Afifi budak keluang, kenal tak? Tak. Tak kenal? Kenapa tak kenal? Dia tak nak kenal saya. Itulah, Dia menyorok. budak lelaki kenal Afifi tak? Kenal kan, dia kan Presiden Trips dulu kan? Bau lah Miss. Korang ni. Kenal siapa je lah, kenal Pak Wan je lah tu. Kenal Kenal Pak Wan handsome. Okay, tak kisahlah tak handsome ke. Okay. So once bila awak dah dapat layout, okay. First thing first is, nampak tak Miss tulis kat sini. First step adalah create new layer. Contohnya NSK Nurul Syakila Khalid Line. Okay. So you create layer dekat atas ni. Buat layer baru. Jangan campur dengan layer kosong lah. Alah, kenapa ni? Kejap. Okay, nampak tak? Nampak? Just. Tak ada apa-apa Miss. Nampak. Kejap. Miss rasa dia Yes. nampak? Macam start je Miss. Tak. Hai, letih lah. Balik kampus lah cepat. Ya Allah. Hai. Itu lah tu. Letih dah. Oi, bunyi apa tu?
Okay, nampak tak? Tengah loading. Dia dia lambat, dia Okay, dia nampak. berat. Okay. Okay, so first create new layer. Okay, so maksudnya awak kena buat layer as in line. Tak kisah awak nak guna colour merah ke, colour kuning ke, up to you. Okay, so awak akan buat line ni, as in line ni guna layer NSK as in line. So kalau nama awak Amir Mirza, tulislah AM as in line. Kalau nama Hidayah, tulislah HDY as in line. Okay, ataupun awak nak buat as in line underscore HDY contoh macam tu. Okay. Okay. Second, draw 3 km radius from the study area. Okay. Awak dah jumpa pasar awak kat mana? Contoh this is your pasar. Contoh. Okay. So this is your pasar. Maksudnya ni adalah study area awak. So buat contoh buat boundary dia kan. Okay. Oh tak keluar. Okay, so this is your site contoh. Okay, so tengok dekat Google Map, Google Map boleh measure distance kan. So ambil 3 km, dekat sini. Okay, dia kena center sebenarnya. Miss tak tahu dia punya, sebab dia buat pasal Taman Merdeka keluar, so Miss tak tahu Taman Merdeka keluar mana. Maybe somewhere sini kot, tengah-tengah ke. Okay, so you have to centralize. Ataupun ni kot ni. Okay, so ambil 3 km. Contoh, awak dah tengok Google Map, sampai sini 3 km. Okay, so this is your radius 3 km. Nampak tak? Okay. Nampak. Okay, so 3 km bawa keliling dia. Okay, so the whole circle ni adalah 3 km. Okay. Yes, okay. So daripada pasar 3 km circle. Okay, lepas buat 3 km sebenarnya dia tak boleh ambil boundary macam ni tau. Nampak tak? So nanti exit line awak tak habis. Awak kena ambil jalan yang paling last. Maksudnya awak punya boundary adalah ditentukan jalan. This is not jalan, ni sungai. So awak kena cari jalan. Contoh jalan yang paling hujung ni, jalan. Contohlah ni jalan. Contoh. Okay, jalan yang dekat dalam boundary circle ni, itulah boundary awak sebenarnya. Faham tak cakap? So awak kena guna jalan untuk buat boundary. Okay? Boundary. Okay, so first buat layer, second buat 3 km, lepas tu guna jalan as a boundary. Contoh ni jalan kan, this is jalan kan. So awak ambil jalan ni, jalan as a awak punya boundary. Jangan guna circle ni sebagai reference sahaja. Faham? Okay. Kalau tak faham nanti belajar sendiri. Belajar dengan pergi cari Afifi. Okay? Okay. Settle. Okay? Use straight as the boundary. Okay. So kita akan start buat exit line. Terpulanglah awak nak buat kat mana. Okay? So exit line ni dia punya rules adalah line yang paling panjang. The longest line. Tapi the fewest line. Apa maksudnya? Maksudnya contoh ni nampak tak? Jalan ni kan rumah kan? Ni jalan, kena tarik dia paling panjang. Okay, miss off dulu layer ni. I think dia guna layer apa? Okay, miss off. Turn, keep the current. Okay, so miss on. Okay. So maksudnya ni. So what you have to do is, you have to kena tarik dia paling. Ambil bucu ke bucu? Mana line dia? Oops. Okay. Balik. So ambil line. Nampak tak? Dia akan cross bucu belah kanan, pergi bucu kiri, and then you can extend. Itu apa depan rumah kan ni? Ya, awak kena ambil space. Macam ni dia dah cross kan, tak boleh. This is playground ataupun public space. So tak boleh, maksudnya dia sampai sini. Ataupun sebenarnya dia boleh tarik lagi sampai sini. Nampak tak? And then you can extend. Nampak tak? Ambil mana-mana jalan tu Miss. Yes. Nampak ni dah salah sebab Miss dah cross dekat
dekat dia dah masuk building. Dia Rumah. kena space. Space adalah lorong belakang ataupun jalan. Okay, so ni dah cross rumah. So dia maybe pendek je. Maybe dia sampai ini tak boleh. Yes, maybe dia sampai sini je. Okay? Banyak kan buat. Ya, memang banyak. Oh. So lepas ni jangan tidur siang, ya, nampak? Okay? Right. Okay. So ini je yang paling panjang dia boleh pergi. And then you can continue. Oh, tokek dah bereput. Buat balik. Nampak? This one miss cross lagi. Ni lah yang Dia boleh- exit line tu kan Miss Ya, nampak? Mungkin Dia boleh cross jalan atas jalan ke? Line atas Ah. line? dia viewers, maksudnya satu jalan represent satu line saja. Dia tak boleh ada line banyak-banyak. Faham tak? Maksudnya line yang ni Miss buat first ni, dia paling panjang dia boleh pergi sini je. So you have to continue a next line untuk represent jalan ni sampai hujung, sampai rumah ni. Okay? Okay, yang ni Miss ambil yang ni panjang pula. Tengok. Miss, jadinya setiap jalan kita kena buat lah kan, cuma Yes. Jalan, yes. Jalan dengan lorong belakang. Any space. Faham tak kan? Kita dah belajar what is space kan? tu yang akan jadi cross tu kan. Yes. Nampak tak dia dah cross ni? Ni dah jadi integrated. Okay. Kat sini yang ada Maksudnya semua jalan kena buat. Yes, exactly. Lorong belakang ni pun kena buat. Nampak tak Miss buat lorong belakang ni? Untuk dapatkan cross dia. Yes. Ni. That's it. Oh Allah. Okay, dah cukup. So maksudnya lorong belakang tu dah represent satu line. Ni, lorong tepi ni, fire break ni, sini sampai sini. Allah. Dia kena pergi bucu dengan bucu. Nampak tak? Buju opposite. Buju. Nampak? And then you have to extend sampai dia touch dekat bangunan. Ni pun sama, lorong belakang. Ni kalau awak dah pandai buat, best gila buat. Oh, bucu dia memang kena. Tengok ni, Miss ambil bucu ni kan. Ni. And then Miss dia dekat sebelah sini. And then you extend. Okay. Okay. Okay, so settle. Space ni, jalan ni dah ada satu line. Paling panjang and paling fewest, dia ada satu line. So sini pun kena buat, tepi ni pun kena buat. So contoh Miss ambil sini sampai sini. Faham. Okay. So dia tak boleh sampai pergi sini kan. Kalau awak tarik dia sampai pergi sini, dia akan masuk dekat rumah orang. Nampak tak? So you stop dekat situ saja. Okay. So yang ni kena buat line lain. Jadi sampai sini, extend sampai dia boleh pergi. Nampak? Oh, faham. Dia faham. Nanti dia buat dia jadi suara. Satu kalau yang ni cross tu maksudnya tu lah nak tu. Yelah, inilah yang nak. Okay, ni sikit boleh. Macam ni kan, sikit boleh, tak apa. But jangan terlalu banyak sangat sampai masuk building. Oh, crosskan aja semua. Okay, ni pun sama. Buat this one. Mana paling jauh dia boleh pergi? Sini. Sini. Oh, sini. Okay, sini better. So ni tak habis lagi kan? Sebelah sini tak lagi kan? So you sambung lah. Jadi boleh ambil daripada sini. Nampak jauh dia boleh pergi. Sikit tu tak apa boleh. Extend. Okay. Miss, kita boleh tanda ikut suka kita kan, janji dia bucu dengan bucu kan. Ya. Tapi depan belakang jalan. Ya, selagi dia nama spek. Okay, nampak tak ni? This one. Okay, nampak tak ni? Ni dia tak cross kan? Ni kan? So, yes, you have to extendkan dia sikit. Dia kena cross. Kalau tak, dia tak boleh baca nanti dekat dalam death map. Dia mesti kena macam ni. Nampak tak? Okay, you have to extend dia lebih sikit. Macam ni, nampak? Dia kena extend lebih. Okay? Macam ni je Miss buat. Nampak? Ni this is lorong belakang kan? Kalau rasa dia macam pendek sangat, you can extend. Okay, macam ni okay. This one okay. Dia lebih dia okay. Oh, nak bagi dia cross lah, Miss? Yes, exactly.
Ni. Ni okay. Ni, this one. Nampak ni Miss boleh tarik panjang I think sampai sini boleh. Off lah mic tu. Ya Allah. Tu lori apa? Lori sampah ke lori roti tu? Tinggal dunia. Ke lori roti gardenia. Okay, so nampak tak ambil bucu ni? Bucu rumah kan? Cross dekat sebelah sini. Nampak ni lorong ni pun sama. Okay, ni dia tak boleh pergi sampai atas kan? Awak kena buat dekat semua jalan yang kereta dan orang boleh lalu. Maksudnya lorong belakang pun orang boleh lalu, betul? Kereta pun boleh lalu kan? So lorong belakang kena buat lah. Miss, Yes. lepas tu apa function kedai yang kita cari tadi, Miss? Bangun. Sabarlah, belum siap lagi. Okay. Kami cakap proses dia panjang. Okay. Ni kena extend, nampak? Make sure dia kena cross. Ni kalau layout awak Great Iron memang senang buat. Kalau yang curvilinear contoh macam Bukit Jelutong punya layout, itu yang lagi payah. Ni panjang boleh pergi ni. Then you extend. Sampai mana dia boleh pergi. Nampak? Okay, dah, that's it. So ni extend. Okay, so Miss cari layout yang Bagus. okay, tengok ni. This one selalunya rumah apa ni? Ni rumah apa? Banglo. Semi-D. Okay, Banglo. semi-D ataupun detached. Okay, bila jalan dia curvilinear, ni cabaran dia susah nak buat. Okay, so you have to see macam mana nak buat. Susahnya. Okay, so dia akan jadi lekuk macam ni. Ni tak boleh pergi panjang sangat sebab dia berlekuk ataupun dia curvilinear kan. Dia tak boleh pergi jauh. Ni sampai sini. Okay, nampak tak? Ni tak cross kan? You have to extend. Further cross. Nampak? Okay, so bila rumah yang dekat apa curvilinear ke cul-de-sac kau kena buat macam ni. Dia susah, dia pendek-pendek sikit. Dia tak boleh pergi jauh. Okay, so Miss ajar awak macam mana awak nak fahamkan apa tu line ni. Okay, line ni actually bila dia dekat dalam layout yang curvilinear macam ni, line ni sebenarnya adalah pandangan awak. Kalau awak berdiri dekat sini, awak cuma boleh nampak sampai sini je. Betul tak? Awak tak akan boleh nampak sini. Sebab ada building, ada rumah dekat sini terlindung. So maksudnya sideline awak, garis pandangan awak sampai sini je. Awak berdiri dekat sini, awak cuma nampak sini je. So bila buat exit line, awak kena ada imagination macam tu. Compare dengan straight line. Line yang tegak. Okay, macam ni, line tegak. Kalau awak berdiri dekat sini, okay, Miss buat exit line. Awak boleh nampak terus sampai sini. Betul tak? Betul. Jauh kan? Yes. So awak nampak, pandangan awak lagi jauh, lagi panjang. Okay, so tu beza Great Iron dengan curvilinear. Okay, ini adalah scientific di sebalik kenapa kena buat curvilinear, kenapa kena buat Great Iron. Okay, that's why bila awak masuk kawasan layout yang curvilinear ni, because awak punya sideline ataupun garis pandangan awak ni pendek, so you have to drive kereta slowly. Sebab awak tak nampak what will be happen dekat depan ni. Ada kereta ke, ada kucing melintas ke. Compare kalau awak dekat kawasan Great Iron. Bila awak dekat kawasan Great Iron, awak ada tendensi untuk bawa kereta laju, betul? Sebab apa? Sebab awak dah tahu apa ada dekat depan tu. Awak boleh pecung, sampai dekat sempang ni nampak traffic light hijau, dia zoom, awak pusing. Macam tu.
Okay, so itu beza nak faham spatial configuration, arrangement of space tu. Grid iron senang ke linear senang? Okay, so bila dah siap, awak akan contoh this one is ni layer apa? So you off. Nampak tak? Nanti bila dah siap awak akan tinggal macam ni. Line awak. So make sure kena tengok satu-satu. Kena tengok satu-satu dia cross. Nampak dia cross. Okay, dia cantik je. Nampak ni boleh extend lebih sikit. Sikit je. Okay. Buat sampai sini dulu Miss nak tengok. So daripada sini, yang sini awak dah boleh nampak dia apa? Ni dah boleh nampak dia grid iron. Betul tak? Nampak tak? Dia straight je. Dia petak-petak macam ni dah nampak grid iron. Yang this one nampak macam curvilinear. Awak dah boleh assume, oh ni kawasan semi-detached ataupun detached. Ni kawasan grid iron, rumah teres. Nampak tak? This is spatial configuration. Macam mana awak kena faham layout. Boleh buat? InsyaAllah. Boleh. Okay. So kalau awak tak dapat layout sekarang, mungkin susah nak dapat. Miss boleh bagi awak layout, awak try dulu buat. Practice boleh? Okay, Boleh. Boleh juga Miss. Yes, Miss Miss ada layout Putrajaya, insyaAllah Miss ada banyak layout. Nanti Miss share dekat awak, you try buat dulu dekat layout tu. Okay? Terima kasih Miss. Boleh? Boleh. Alright. Buat banyak mana je dulu Miss. Apa dia? Banyak mana? Kilometer tu lah, radius kilometer tu. One whole Untuk next week tu. So next week kelas hari apa? Hari Rabu Miss nak tengok. Dah siap ke belum? Semua orang kena present hari Khamis nanti. Yang setakat tu dah kan Miss. Apa dia? Layout bagi 3 Mimi Miss. Dalam radius 3 km tu kena siapkan. Miss kalau layout sendiri. Apa dia? Kalau layout sendiri. Awak ada layout apa? Pandang mana? Kalau Perlis ke? Kalau ada. Pandang Kelangah? Perlis tu 3 km dah habis satu perlis. Tak aci tau. And then nanti sabar. And then Miss tak saja. Contoh kalau awak orang Perlis, Pika orang Perlis ke? Tak. Nak buat site. Perlis tak besar. Siapa punya rumah lah tu. Perlis tak besar. Macam Rashidi. Kalau orang kenal Rashidi kan dia Part 7. Dia kan orang Perlis. Lepas tu dia buat thesis dengan Miss. Dia nak buat Perlis. Miss kata Perlis tu tak ada apa-apa. Nak buat urban design, you have to pilih logik bandar. Contoh buat Klang Valley ke paling minimum urban design kalau nak buat Ipoh, Seremban, Melaka, JB. Maksudnya okey buat bandar besar. Faham Kuantan. Tapi Kuantan pun tak berapa urban design dia tu tak berapa. Ratio je Miss. Yes. Okay. So Miss kata dengan Rashidi, you have to change your side. Awak tak boleh buat Perlis. Miss tak agree dia buat Perlis sebab Perlis nanti Yang crowded ke Miss? Yes. Yang bandar lah maksudnya hierarki bandar. Bandar-bandar besar yang ada public life, crowded places, yang ada services, yang ada public space. Maksudnya macam tu lah. Miss tak nak lah pergi Perlis, Bentong, Jerantut, apa lagi, Kulim, Pendang, tak nak lah. Okay? Kalau ada slide, bagi tahu Miss. Kalau tak, Miss akan share juga ada slide. So ada layout. So you can use untuk practice. Sebelum awak dapat sebelum you decide your own study area yang pasar tu. Boleh? Okay, boleh. Lagi lepas Zohor nanti Miss share layout tu. Kalau boleh dekat Google, I think Google Classroom boleh share file. Kalau Ataupun dekat pakai je Google Drive. layout Miss. Boleh, tak kisah. Untuk practice, untuk first assignment buat exam ni boleh guna layout Miss. Okay. Okay. Kena tukar layout ke? Miss. Nanti untuk final project awak kena guna your own layout, your own study area. Okay? Miss. Soalan? Saya. Yes. Kiranya Miss nak tengok minggu depan tu yang buat Excel line saja kan? Yes. Miss, Okay. untuk final tu pakai own layout tu kena buat balik ke yang garisan ni? Of course lah. Yang Miss tak tengok minggu depan is your first assignment.
yang nanti yang awak kena guna your own layout adalah untuk your final project. Faham? Okay. Okay. Okay, ada soalan? Lelaki? Mana lelaki? Senyap tidur je lah tu. Reza mana? Reza pula. Reda mana Reda? Ada. Mana Reda? Tengok ke? Baru tidur. Baru bangun tidur. Miss. Apa dia? Kalau contoh kalau saya dah dapat layout, lepas tu saya nak terus gunakan layout tu daripada untuk first assignment sampai final project boleh tak? Boleh? Awak nak ambil yang mana? Saya kalau boleh dapat yang Ipoh, Boleh. Ipoh ada pasar tak? Pasar Ipoh. cuba nanti saya try cari. Kat Ipoh kan ada pasar. Pasar yang ada nasi kandar sedap kat tepi dekat bawah pasar tu. Pasar besar Apa dia Ipoh. layout Ipoh? Ipoh ada pasar lah. Pasar-pasar tu. Okay, apa yang Miss nak buat dekat yang punya final project tu is pasal social distancing sebenarnya. Kan sekarang kita kena jarak 1 meter. So Miss dah discuss dengan Prof. So you don't need pergi site untuk buat observation sebab awak memang tak boleh keluar pun MCO. So nanti dekat macam Miss buat yang tadi Miss tunjuk custom reward dengan Petaling Strait tu lah. So you have to mapping daripada entrance 1 meter seorang, 1 meter seorang, 1 meter seorang. Faham tak? Tak apa tu later. Buat exil analysis dulu. Okay? So yang punya final project is pasal social distancing sebenarnya. Okay? Jarak 1 meter tu boleh mapping sendiri. Tengok kalau sebelum dalam keadaan yang normal semua orang berpusu-pusu dekat dalam pasar tu, betul. Crowdednya dengan jam, dengan kereta, dengan orang nak loading barang, dengan customer nak masuk pasar. But now bila keadaan during the COVID-19, during the pandemic, during the MCO, orang semua kena beratur 1 meter. Yes, and then yang pergi pun seorang-seorang, tak boleh pergi berdua. Naik kereta pun kena seorang kan. So itu yang kita nak measure. Macam mana space tu bukan berlaku. How effect RMO pada space. People use space. Okay, orang lebih teratur ke, orang lebih appreciate ke, ada lebih banyak space yang lagi bermanfaat ke. Okay, so kita nak tengok, kita nak analyse macam tu. Baik, so okay, tak apa, buat dulu exit analysis tu nanti. Lama-lama nanti awak akan faham macam mana nak buat space impact ni. Okay. Ada soalan tak? Yes. Kiranya yang ini kita buat dekat ACAD je dah kan, tak? Belum lagi masuk yang apps yang apa? DevMap belum. So buat dekat ACAD dulu. Buat lines in CAD. Nanti after Miss check, baru export in DevMap. Oh, boleh cari DevMap dekat online. DevMap ni memang dah boleh download online. DevMap can download online. Ataupun Miss boleh share nanti online. Or I will share the installer. I will share the installer. Okay, Miss tak kena presenter. Of course. Ataupun nantilah Miss tengok. Sebab Miss rasa kalau present one by one dengan CAD file, Miss takut tak terpresent kan? Hantar kat Amis je lah. Ambul, lepas tu Miss nak kena tengok seorang-seorang. Lemaknya. Kalau hantar PDF, Miss tak nampak line awak tu betul ke salah. Dia kena CAD jugalah. Betul semua Miss. Kan? Kena guna CAD baru boleh komen. But tapi dia kena, nanti berat Miss ringan kot, duduk kat rumah berat turun 5 kilo. Apa yang beratnya? Maybe next week kita boleh buat one to one. Okay, Miss invite dekat Google Map. So itulah line saya semput Miss. Kita kena fikir what is the best way untuk tunjuk awak punya CAD file tu. Sebab ada dekat CAD file. Okay. If you have the cadangan macam mana nak buat, nanti beritahu Miss. Miss pun tengah jam sebenarnya. Gambar. Kalau gambar, lepas tu macam mana nak zoom in, nak tengok line tu betul ke tidak. Miss rasa kena guna CAD juga.
You have to present one by one. Ataupun Miss invite sorang-sorang lah. Sorang-sorang masuk, tunjuk, Miss komen, and then baru tu. You all ada 25 orang kan? Itulah siapa Miss, sorang kalau dekat Photoshop? Boleh juga terpulang kalau nak buat dalam Photoshop pun boleh, up to you. Boleh. Kalau awak terror buat Photoshop boleh. Maksudnya layer cake tu masuk dalam Photoshop, so awak buat exit line dekat dalam Photoshop. Boleh terpulang? Hidayah, senonoh sikit perangai Hidayah. Dia togaknya benda Allah tu. Okay, lagi soalan? Kita convert to PDF by layer. Boleh juga kot, we'll see later. So faham tak nak buat exit line? What is global integration, local integration, nanti Miss akan ajar buat depth map pula, okay? So buat dulu exit line tu, kejap lagi nanti Miss share layout. Layout tu kena memang ambil satu bandar besar sebab kita nak ambil 3 km daripada center, daripada contoh macam nak ambil daripada Pasar Keluang ke park ke, commercial area ke, Giant ke, Tesco ke, okay? It depends on your study. Macam Miss buat study yang pasal Petaling Street dengan Kasturi Walk tu, so dia punya center point adalah daripada Kasturi Walk, okay? Lepas tu tarik 3 km, jadikan dia radius. Itu baru buat awak exit map. Okay, faham? Any question? Faham. Any questions? Nanti Redha buat tutorial assignment. Okay, silakan Redha. Ya. Okay. Miss akan share, sebab Miss share, Miss apa tu? Miss record Google Meet ni, nanti Miss akan share dekat you all. Okay? Okay, cepat. Ada soalan tak? Ada. Betul, boleh buat. Exit map tu senang. Kalau awak dah shock buat, dah dapat momentum, dia memang laju je buat, tak ada masalah. Yang penting line dia kena cross, okay? Dia tak boleh mati macam ni, dia mesti kena cross sikit. So kalau dia tak sampai, you extendkan sikit. Okay? Exit line tu kita nak tengok yang cross je, Miss. Yes, dia represent satu space ataupun satu ruang tu represent line yang paling panjang tapi satu je, maksudnya paling fewest. Dia tak boleh banyak sangat line dekat situ. Okay? So sebab kita nak tengok dia punya integration value kat situ. Walaupun jalan tu crowded, it doesn't mean dia integration dia tinggi. Okay, nanti kita masuk dalam depth map baru kita dapat value dia. Okay? Okay. Okay. So lagi soalan? Enggak ada, Miss. Enggak ada. Afifah, mana Afifah? Anisha, Hajar, Alia, Fakri mana Fakri? Mana muka Fakri ni? Tengok muka Fakri. Fakri tu Hisham. Oh. Tapi Fakri ni siapa? Abang dia? Hisham. Yelah, Fakri ni siapa? Abang dia ke? Budak landscape, awak guna akaun kawan? Hai, Syaira, Priscilla faham tak? Pris? Miss tolong sebut nama saya. Ya, Priscilla faham ke tidak? Saya ke, Pak? Saya ke? Yelah, Priscilla lah. Siapa Priscilla? Bukan saya. Awak Tira. Priscilla. Mana Priscilla? Pris mana Pris? Yelah, Miss. Ni saya datang. Syarul, Alia, Susita. Mana muka Susita? Saya, Miss. Saya. Syafila. Wani, Zuraida. Syazah mana Syazah? Toilet kot. Toilet. Tadi dia kata line dia slow, Miss. Miss bagi dia kosong. Dia ada. Line dia slow, Miss. Dekat mana kat rumah kan? Itulah siapa suruh balik. Kan line teruk. Okay. So kalau tak ada soalan, I'll see you next week with the exit line. Okay? Okay. Okay. Yang budak lelaki lagi seorang tu siapa? Naim, Redha, Amir, Hisham, Nazmi.
Siapa? Syarul eh? Oh, Syarul. Okay, tu je kan budak lelaki kan? Okay, so kalau tak ada soalan, you can ask any question. Tanya Miss, boleh tanya dekat malasnya nak layan WhatsApp. Boleh tanya dekat chat. Okay, tanya kat chat ke, dekat Google Hangout ke. Siapa yang belum masuk dalam Google Classroom tu, sila masuk dalam Google Classroom. Okay, sekarang ni Miss tengah fikir sama ada nak guna Google Classroom ataupun YouFuture. Tengok, nampak tak Miss share ni? Jap. Nampak tak Miss share YouFuture ni? Nampak tak? Gelap je. Jap. Dia pun Miss. Sabar. Sekejap Sekarang ni island tu tak lama lagi nak dibuang tau. Dia akan ganti dengan YouFuture. So sabar nak. Berat tak Miss? YouFuture tu sama macam island tapi features dia lagi upgrade lah. Maksudnya apa yang dekat island tak ada dekat YouFuture ni ada. Dia sama je macam awak login island. Sekejap. Apa ni? Miss ada yang tak boleh masuk Google. Masuk. Kenapa tak boleh masuk? Nampak tak? Nampak Miss. Okay, so this is YouFuture. Awak nampak dekat atas ni, this is YouFuture. Okay? Nampak. Macam boleh Yes, macam idea actually. So, mana nak balik course ni? Okay. So my course is audio sound number space design. So ada 25 student. Miss rasa macam okay juga guna YouFuture ni. Sama macam island kan? Tuan Syed. My God. So you all ada. Kenapa inactive? Macam mana nak aktifkan you all ni? Okay, dah nampak ni dah aktif dah. So you all Kelas dia kot. Yes. So Miss boleh tengok muka you all. Sabar Miss tunjuk muka you all. Miss malu. Muka Nazmi. Tengok muka Pak Wan you all ni. Tengok muka saya. Apa ni soalan ni? Ni nampak ni. Nazmi tak ada bisa. Naim, Redha, Alia, Nazmi. Alah kurus ni Nazmi. Ya Allah malunya. Naim dah nampak pipi dia. Suzita, Syikin, alah Syaza, Aisyah, Tira. Nampak? Semua ada. Allah, Syazwani. Bulan. Ni muka Pak Wan ke? Pak Wan. Pak Wan ke? Pawan. Pawan. Tak nak banyak muka you all ni. Pada saya ada dulu. Aida. Nampak tak? Nampak you all semua. Okay? Seronok Tidak dulu. So nanti apa-apa hal nanti misalkan beritahu. Cik dah ada rambut. Dah. Okay. Dah. Soalan tak? Tak ada Miss. Macam mana nak masuk dalam kelas tu? Miss Miss tengok saya Miss. Kalau tak ada apa nanti kasihan lagi. Right, okay. Penat dah. So kalau tak ada apa-apa, see you next week. Next week dengan Azil Ma'am. Nanti Miss bagi tahu how to present your Azil analysis. Okay, kalau tak ada soalan, so be safe. You boleh tanya Miss, tapi janganlah tanya sampai tengah malam. Tanyalah sebelum pukul 6 petang. Okay, malam Miss nak tengok movie. Okay, so you can... WhatsApp Miss? Dah malangnya Miss nak reply WhatsApp. Boleh lah Miss. Hangout je lah. Mesti Miss 24 jam dekat laptop je. Memang buka laptop. You can ask dekat Hangout. Sebab WhatsApp tu memang Miss malah nak buka. Nanti orang nampak Miss online je. Okay? Yelah, nanti boyfriend tengok kita tak reply WhatsApp dia bising pula. Okay?
Okay, so next pula jumpa. Okay, so hopefully awak faham nanti Miss share kelas hari ni punya video. Okay, alright, so be safe. Okay, Miss. Jangan lupa lunch, Miss. Yes, jangan lupa solat, banyak-banyaklah berfikir dan bersabar duduk kat college, suka duduk kat rumah, suka buat kerja, tolong mak. Kalau masak tu share-share lah dekat Miss, tapi jangan share gambar lah, share lah hantar kat rumah delivery ke. Okay. Sampai Bahaya, pagi. delivery. Yang duduk dekat Klang Valley lah, yang duduk dekat Kelantan, Terengganu tu janganlah post. Okay? Post runding. Alright, Okay. okay. So see you Okay, next week. Bye. Thank Bye, you. take care. Alright, bye. Bye-bye. Bye. Bye, Dah, Miss. relax. Take care. Dah lah Tira, buang kau. Dah, left cepat. Jangan bye-bye lah Miss. Sayang pula nak left. Saya tak baca itu. Dah, yelah. Nak tengok muka Miss perempuan cepat. Nanti Miss, share Tira nak colour bagi dengan diskon layout. raya. Raya tau ni. Jangan berangan. Jangan beli baju raya. Jangan buat kuih raya. Tak raya tahun ni. Miss dah beli baju ke? Miss. Tak, semua orang yang duduk kat college tu lagi kesian kena raya kat college. Padan muka. Raya dengan Cik Zul. Ni raya dengan Cik Zul. Boleh balik, Miss. Tak boleh. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Dia baru Boleh, cakap. Miss. Boleh. Nanti ATM hantar. Bila balik? Tak confirm lagi. Tak confirm lagi. Dia kena tunggu result hari ni lah. Kena tunggu announcement 5 PM. Kalau PM kata MCO extend, duduklah kat college tu lagi. Tapi hantar balik, Miss. Ya, dia lah hantar Betul, balik. betul. Dia hantar balik lepas MCO habis. Ni MCO mana boleh balik. Raya kat Miss lah. Sibuk. Raya mamis lah. Raya ni. Makan Maggi lepas tu raya dah buka. Puan nak masak rendang bagai. Dah, okay. See you, bye. Bye. Okay, bye. Bye, Miss. Bye. Mana nak leh? Mana? Dah Tira dah. Mana nak leh? Ni tak tahu. Saya nak leh. Ankle. Tak payah lah leh. Oh, warna merah ni. Ada. Okay, bye-bye. Oh, okay. Bye-bye. Bye. Wow. Macam ni. Oi. Raya ni. Kerasan. Bye-bye. Ya ni aku ada gambarmu bersambah ni. Ya, aku nak pergi ambil makan ni. Aku lapar ni. Bye-bye. Aku tak dengar. Tak tahu suara aku dengar ke tak. Aku nak pergi ambil makan ni. Oh, Bye-bye. Rasa tanya Sek dia weh. Weh, rasa tanya Sek dia. Tanya ke apa? Kalau boleh balik pasal tu. Sebab tadi kita ada kelas, tak tahu, takut lupa apa-apa. Tanya siapa? Sebab aku ada SRK kat situ lah. Okay. Ya. Dia. Pinjam batal peluk belakang. Bodoh. Aku dah bye-bye. Okay. Macam mana nak keluar weh? Tu aku pinggir kat ni.